Auzubillah samiul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat kembali lagi insya-Allah untuk meneruskan penerokaan kita terhadap Al-Quran Karim, kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan mukjizat dan kejutan-kejutan bagi kita kan. Setiap kali kita kembali kepada Al-Quran Karim, membaca, meneliti dan cuba memahami isinya, setiap kali itulah kita akan berhadapan dengan kejutan-kejutan yang dilontarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita telah baca kan, maka berulang-ulang kali kejutan itu tetap datang juga kan, kerana Al-Quran ini adalah kitab yang sentiasa baru kan, kata Sayyid Qutb, dia adalah kitab yang sentiasa baru kan, berterusan mengejutkan manusia dengan perkara yang tak dijangka akan dijumpai setiap kali kita baca balik kan. Jadi alhamdulillah, kita telah menamatkan perbincangan kita di dalam surah Al-Muddathir, yang mana kita meninggalkan surah Al-Muddathir ini dengan beberapa kesan, kenangan ataupun perasaan yang terkesan dengan tinggalan yang kita tinggal ketika melangkah keluar daripada surah Al-Muddathir ini. Antaranya perkara yang amat mengingatkan kita ialah tentang hakikat kematian sebagai penghujung kehidupan manusia, sebagai kiamat kepada manusia, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Muddathir. Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kelemahan manusia, hakikatnya manusia yang pada ketika-ketika tertentu mereka melalui kehidupan ini dengan kadang-kadang kelalaian kerana melupakan akan berlakunya penghujung kehidupan kan. Maka mereka pada ketika-ketika tertentu, apabila mereka tersedar dan melihat ancaman, melihat amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka merasa gentar kan. Allah Subhanahu Wa Taala membayangkan kan, manusia ini seperti ka'annahum humurun mustansyirah kan, seperti himar yang lari lintang pukang kan, daripada singa kerana takut kepada singa ni kan, qaswarah kan, singa yang begitulah sebenarnya hakikat manusia. Walaupun di depan manusia kan, di depan publik, di luar daripada dirinya kan, dia menunjukkan kebesaran, keangkuhan kan, kerana kadang-kadang terlupa kepada hakikat yang sedang berjalan dalam diri dia kan.
Tapi apabila dia kembali balik melihat ke dalam diri dia, dia akan ditakutkan dengan hakikat yang dilontarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa manusia ni akan berhadapan dengan penghujung kehidupan dia. Kan? Ini adalah manusia akan berhadapan dengan kiamat. Kan? Kiamat yang dia akan pasti jumpa, kan? Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebagai, kan? Dia sesuatu yang dia akan bertemu dengan penuh keyakinan, kan? Ainul yaqin, kan? Yang dia akan jumpa dan nampak dengan mata kepala dia sendiri dan merasai melalui pengalaman apabila dia sampai masa dia, kan? Ini menakutkan dia, yang menyebabkan dia lari daripada hakikat itu apabila dia berseorangan, bila dia melihat ke dalam diri dia, kan? Ini adalah satu yang akan Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan, kan, dalam surah Al-Qiyamah ini, yang menekankan tentang penghujung kehidupan, kan? Manusia akan berakhir, kan, dengan penghujung nafasnya sendiri, kan? Jadi seolah-olahnya bila kita menelusuri surah-surah Al-Quran ni, kita merasakan seolah-olahnya Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Al-Quran Al-Karim ini tidak membiarkan kita berehat, kan, daripada meneliti dan diketuk dengan ketukan-ketukan Al-Quran itu sendiri, kan. Ketika mana kita ditakutkan ataupun diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disedarkan dengan hakikat kematian yang akan datang, dan manusia amat takut kepada peringatan-peringatan yang berkaitan dengan ini, kan? Maka mereka lari daripada hakikat itu, seperti mana takutnya keldai kepada singa yang menekam ni, kan? Allah Subhanahu Wa Taala susuri lagi dengan Al-Qiyamah, kan? Dengan peringatan lagi, kan? Seperti yang saya kata, kita tinggalkan surah Al-Mudaththir dengan kenangan yang masih segar tentang hakikat kematian yang akan menimpa kita, kalaulah kita terus memikirkan, kan, surah yang kita telah baca tu, dengan berhadapan pula dengan lontaran yang lebih besar lagi, kan, iaitu Al-Qiyamah, kan, yang Allah Subhanahu Wa Taala, kan, surah ini dimulakan dengan kejutan yang seolah-olah tidak habis-habis lagi, kan. Kita berhadapan dengan apa yang dilontarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi di dalam surah Al-Qiyamah ni juga manusia dipaksa untuk, kan, melihat ke dalam diri dia, kan, hakikat apa yang ada di dalam hati dia, di sebalik kehebatan manusia memaparkan diri dia kepada manusia lain di luar, kan, kepada dunia ni. Sebenarnya bila dia masuk dan melihat ke dalam diri dia, dia adalah seorang satu makhluk, satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang amat halus dan amat bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai segala kehalusan, kan, yang ada di dalam jiwanya sendiri, kan, yang Allah Subhanahu Wa Taala ketengahkan di dalam surah yang kita akan jumpa ini, kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memulakan, kan, dengan sumpah, kan. Biasanya sumpah kita baca, yang kita jumpa sekarang ni kita baca dengan wa, kan. Bermula dengan wa ataupun wal asr, dan apa-apa, kan.
Tapi ni dimulakan, sumpah ni dimulakan dengan la. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ada mesej tersendiri, kesan tersendiri yang nak dicapai dengan permulaan yang macam ni kan. Jadi seolah-olahnya kan, tidak habis lagi isu yang sedang diasak oleh Al-Quran kan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kejutan-kejutan dan tekanan-tekanan, amaran-amaran yang telah kita jumpa di dalam surah yang sebelumnya. Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan surah ini dengan sambungan lagi daripada peringatan itu kan. La uqsimu biyaumil qiyamah. Tidak sekali-kali kan, bahawa aku bersumpah kan, uqsimu biyaumil qiyamah, dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan tidak juga kan, tidak sekali-kali aku bersumpah dengan bin nafsil lawamah, dengan nafsul lawamah. Nafsul lawamah ni diterjemahkan kan, jiwa yang menyesali, selalu menyesali diri dia sendiri kan. Ini dua sumpah yang ada beberapa perkara yang kita jumpa di dalam sumpah ni. Yang pertama, la ni adalah, dia bukan mengatakan aku tidak bersumpah kan, kalau terjemahan dia kan, la uqsimu biyaumil qiyamah. Tapi la ini dia menyatakan hakikat tentang satu perkara yang sebelum ini sedang diperkatakan kepada subjek yang dijelaskan tentang perkara ni kan, iaitu manusia-manusia yang tidak percaya ataupun tidak yakin dengan hari kiamat kan. Tidak yakin dengan hari kiamat ni kerana mereka rasakan kan, ada banyak perkara yang kita telah sebut, mereka rasakan terlalu jauh lagi kan, tidak datang-datang lagi kan. Kemudian adakah logik kan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghidupkan balik, mencantumkan balik kan, semua yang telah hancur ini kan, daripada idhaman, tulang belulang manusia yang telah hancur luluh ni kan, bolehkah Allah Subhanahu Wa Taala cantumkan balik untuk menjadikan dia manusia dan bangunkan balik manusia ni untuk dibicarakan balik kan. Malah pembicaraan itu akan menyentuh semua sehalus-halusnya apa yang telah dilalui oleh manusia dalam kehidupan ni. Ada berapa banyak manusia dalam dunia ni kan, adakah Allah SWT mampu untuk mendekati setiap seorang daripada mereka kan? Ini adalah perkara yang mereka ketengahkan. Jadi Allah SWT kata la kan, tidak sekali-kali kan. Ketidakyakinan mereka terhadap hari kiamat ni kan, dinafikan oleh Allah SWT dengan bersumpah kan, uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah bahawa hari kiamat ini adalah sesuatu yang benar-benar akan datang kan, benar-benar akan terjadi kan, di sebalik penafian yang dilakukan oleh manusia ni kan. Dan satu perkara lagi, kita sumpah ni dia berbeza sikit dengan struktur sumpah yang kita telah jumpa sebelum ni kan. Wal qamar kan, wal qamar tu kemudian akan diikuti dengan muqsam alaih kan, kita panggil kan, ataupun apa yang disumpahkan tu kan. Ini adalah bayangan sumpah tu, wal qamar tu kemudian diikuti dengan apa yang disumpahkan sebenarnya kan, selepas itu. Tapi dalam surah ini kan, dia tidak ada muqsam alaih ni kan, kerana pertama, dua-dua sumpah yang disebut kat sini, uqsimu biyaumil qiyamah kan, dia gunakan perkataan uqsimu ni bermakna sumpah kan. Kalau dalam bentuk sumpah yang kita jumpa sebelum ni, dia tidak sebut uqsimu ataupun maksud dia sumpah ni kan. Sebab dalam ni
yang membayangkan dan muqsam alaih, apa yang nak disumpahkan itu, kedua-duanya berada di dalam ayat ni. Terus kan, so la uqsimu biyaumil qiyamah, Allah bersumpah dengan hari kiamat, terhadap hari kiamat itu sendiri kan, bahawa yang akan pasti datang adalah hari kiamat kan. Dan bahawa satu lagi kesan daripada bentuk ni adalah ini amat jelas sekali kan. Hari kiamat ni Allah SWT meletakkan kan, melontarkan satu keadaan yang menjelaskan kepada manusia hari kiamat ni sebenarnya amat jelas, dia akan datang, pasti akan datang kan. Cuma kamu saja yang masih tidak sampai kepada tahap untuk meyakini dengan sepenuhnya bahawa hari kiamat ni pasti akan datang. Jadi Allah kata la, pasti kan, sekali-kali tidak seperti mana yang kamu tanggapi kan, hari kiamat ni pasti akan datang kan. La uqsimu biyaumil qiyamah kan. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan Allah kata dan tidak sekali-kali juga kan. Ini juga tidak ada muqsam alaih tadi kan. Tidak ada, kerana apa yang nak disumpahkan itu berada di dalam ayat ini, sumpah itu sendiri kan. Dan juga kerana apa yang disumpahkan ini berada dalam diri manusia sendiri kan. Sebab satu perkara yang kita kata, perkara yang digunakan untuk sumpah ni biasanya adalah perkara-perkara yang besar, yang penting kan. Jadi dua perkara ni perkara yang besar kan. Satu, yaumul qiyamah kan, ini adalah an-naba, ini adalah berita besar yang menggemparkan dan yang akan menarik perhatian semua manusia, semua perkara yang ada di dunia ni kan, bahkan di alam ni. Nanti Allah sebut, kita telah baca, malaikat pun akan terkesan dengan kehancuran alam ni nanti. Dan kita akan baca dalam surah yang akan datang. Dan malaikat akan, sehingga malaikat ni semua akan berkumpul di satu bahagian kan. Kerana terkesan dengan besarnya hari kiamat ni kan. Dan perkara ni, satu perkara yang kita belajar setelah meninggalkan surah Al-Muddathir adalah manusia sebenarnya, semua manusia akan dengan segera berhadapan dengan yaumil qiyamah ini kan. Bila hari penghujung hayat dia, maka dia akan terus berjumpa dengan qiyamah ini kan. Yang penting adalah, ini adalah isyarat Allah SWT bahawa ini adalah penghujung yang akan menutup semua peluang untuk kamu menyediakan diri kamu kan, berakhir dengan kematian kan. Jadi Allah kata satu perkara baru yang menjadi tema yang kita akan tengok perbincangan dalam surah ni kan, adalah tentang manusia memerhati ke dalam diri dia. Ini adalah akan dibincang. Seluruh surah ni dia berkaitan dengan pendahuluan yang dimulakan di awal surah ni kan, iaitu dengan sumpah Allah SWT bahawa demi aku bersumpah dengan nafsul lawamah, apa yang ada dalam diri manusia itu sendiri menjadi bukti bahawa benarnya akan berlakunya hari kiamat kan. Satu yang pasti akan berlaku, buktinya ada di dalam jiwa manusia sendiri kan. Ini adalah sumpah yang menjelaskan bahawa kewujudan nafsul lawamah dalam diri manusia sendiri adalah merupakan bukti tentang kepastian hari kiamat. Kerana itu sebenarnya bukti-bukti luaran tak perlu lagi kan. Kerana walaupun banyak lagi bukti yang Allah telah lontarkan, tapi sebenarnya cukup dengan manusia melihat ke dalam diri dia kan. Allah menjadikan bukti dalam diri manusia ini kan? Kerana sebenarnya dalam manusia ni ada software dia kan, kita kata kan, ada perisian yang Allah SWT telah bina dalam diri manusia kan, yang sebenarnya
dibawa oleh manusia. Macam kalau komputer kan, alat komputer ni dia ada perkakasan dia dan dia ada perisian dia. Dan perisian dia ada perisian yang memang telah dibina daripada awal lagi. Kan? Dalam micro storage dia kan. Dalam tu ada kontrol yang telah dibina oleh orang yang buat komputer ni, pencipta komputer ni, berada dalam control storage ni yang tak boleh dibuang lagi, kan? Dan itu adalah seolah-olahnya Allah SWT mencipta manusia ni dengan perisian yang memang ada di dalam jiwa manusia. Dengan itulah, dengan perisian inilah manusia menentukan nilai kehidupan dia, membuat keputusan dalam kehidupan dia, kan? Dan ini adalah kontrol, kan, yang akan menjaga manusia, kan, apabila dia kembali balik melihat ke dalam diri dia, kan, seperti yang kita sebut tadi, kan, setelah dia, kalau dia tengok di luar diri dia, dia akan merasa, kan, melihat di hadapan semua manusia lain, kadang-kadang dia meletakkan diri dia seperti seorang yang hebat, kan, tidak ada masalah apa-apa, kan. Tapi bila dia bersendirian, kan, melihat balik ke dalam diri dia, manusia akan merasai bahawa dia ada sesuatu dalam diri dia yang sedang mengendap dalam diri dia, kan, yang akan mengingatkan dia. Ini adalah perisian yang Allah SWT masukkan ke dalam diri manusia, dan ini menjadi bukti bahawa adanya Allah SWT dan adanya hari kiamat ni, kan. Ini yang Allah SWT sebut dalam surah Asy-Syams, kita baca, kan, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Wal qamari idza, kan, talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Kemudian Allah sebut, kan, wa nafsin wa ma sawwaha, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa, kan, wa ma sawwaha, kan, dan apa yang Allah SWT, kan, sertakan bersama dengan jiwa dan penciptaan dia, kan. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaan jiwa ini, kan, iaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kan. Kami telah ilhamkan ke dalam jiwa manusia ni fujuraha wa taqwaha. Ni kontrol, software kontrol ini, kan, perisian yang telah di embed, kan, kita katakan dimasukkan ke dalam jiwa manusia ni, iaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, persediaan dia untuk buat kedua-dua ni. Dia boleh buat baik dan dia boleh buat jahat, kan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kan. Kami ilhamkan ke dalam jiwa manusia fujur, kan, persediaan dia untuk buat kejahatan, kan, wa taqwaha, dan juga persediaan dia untuk buat kebaikan, kan, taqwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah siapa, akan berjayalah siapa yang mensucikan diri dia ni, kan, memilih yang untuk menyuburkan taqwa, kan. Wa qad khaba man dassaha, dan akan rugilah siapa yang mengotorkan, kan, persediaan, menggunakan persediaan fujur tadi untuk dia melalui kehidupan dia, kan. Jadi ini adalah persediaan yang Allah SWT sekarang sebut kepada manusia, kan. Perhatikan ke dalam diri kamu, sebenarnya di sebalik, kan, keangkuhan kamu, ada di dalam diri kamu satu software, satu perisian yang telah aku masukkan ke dalam semua manusia, kan. Setiap manusia dia ada control structure ni, kan, yang akan
menentukan apa yang dia boleh buat, apa yang dia mampu buat dalam diri dia ni, dalam kehidupan dia ni. Dia mampu buat keputusan. Setiap keputusan yang akan lahir daripada diri dia adalah daripada perisian ini, kan? Daripada kemampuan yang Allah bina dalam diri ini. Dalam surah ni Allah SWT namakan dia sebagai nafsul lawamah, kan? Sifat persediaan ini, sifat software ni yang Allah SWT masukkan ni adalah nafsul lawamah, ialah nafsu yang selalu menyesali diri dia. So ada lagi bentuk nafsu lain, kan? Nafsul ammarah bisu, kan? Dalam surah Yusuf, kan? Allah SWT jelaskan tentang dalam diri manusia ni juga ada wama ubarri'un nafsi, kan? Wama ubarri'u nafsi, kan? Innan nafsul la'ammaratu bisu, kan? Bisu, innan nafsa la'ammaratu bisu, kan? Allah SWT jelaskan bahawa, kan, Nabi Yusuf ni kata, aku berlepas diri daripada apa yang ada dalam diri ni, kan? Innan nafsal la'amaratu bisu, kan? Kerana dalam diri manusia ni ada juga nafsal ammarah yang sentiasa mengajak kepada keburukan, kejahatan, kan? Bisu, su ni kejahatan, kan? Jadi dalam surah ni Allah SWT bersumpah dengan bahawa ini, sumpah ni menjelaskan kepada kita bahawa apa yang aku letakkan dalam diri kamu ni adalah bukti besar bahawa, pertama, kan, Allah SWT, bukti ni bahawa akan adanya berlaku penghujung kehidupan, kan? Dan kemudian Allah SWT akan mengembalikan manusia kepada pembicaraan, kan? Inilah hari pembicaraan, kan? Hari yang manusia akan dibalas balik, kan? Hari pembalasan pasti akan datang. Kalau tidak, kenapa Allah SWT letakkan ini dalam jiwa manusia, kan? Persediaan untuk selalu diingatkan balik kepada menyesali diri dia, kan? Allah SWT akan jelaskan lagi dengan dalam ayat-ayat yang seterusnya. So ini adalah tema yang akan kita jumpai dalam surah ini, yang dalam surah ini Allah SWT menyuruh manusia, kan, memerhati, kan, apa yang ada di dalam hati dia, dalam jiwa dia, jantung hati dia, kan, yang sebenarnya menjadi hujah, kan, bahawa dia akan berhadapan dengan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Yang penting sebab nafsul lawamah ini dia sendiri adalah merupakan mahkamah, kan, yang menentukan, kan, dalam diri kita ni, kan, setiap manusia, kan, bila dia berhadapan dengan fujuraha wa taqwaha, pertarungan di antara kedua-dua yang Allah letakkan diri manusia ni, persediaan untuk buat jahat, persediaan untuk buat baik, kan. So ini adalah poin penting kepada hakikat ujian kehidupan manusia ni, kan. Linabluhum ayyuhum ahsanu amala, supaya Allah SWT dapat melihat, kan, siapakah yang lebih baik amalan dia di antara manusia ni, kan. Jadi Allah SWT cipta manusia ni dengan dua-dua persediaan. Kalau dia persediaan untuk buat satu perkara saja, tidak ada pilihan, kan? Macam malaikat, kan? Malaikat ni software dia tak boleh, dia tidak ada persediaan untuk buat kejahatan, kan. Manusia dia ada dua-dua ni, kan. Jadi dia sentiasa bertarung untuk membawa pemilik ini buat kebaikan atau kejahatan, kan. Jadi keseimbangan di antara kedua-dua ni inilah yang akan membawa manusia kepada kemampuan untuk menguasai diri dia, kan. Ini hakikat dia, kan.
Kerana manusia kan, setiap manusia ni kan, berhadapan dengan dua tarikan ni, Allah SWT bagi nafsul lawamah ni untuk sentiasa dia membuat pertimbangan yang betul kan, di antara kedua-dua ni kan. Sebab setiap kali dia buat kesalahan, dia buat kejahatan, dia akan ada bibit-bibit kekesalan dalam diri dia kan. Ada ketika dia kalah, tapi hati kecil dia mengetahui akan kesalahan tindakan dia dan dia menyesal kan. Bila tarikan kebaikan menguasai dia kan, ini Allah namakan an-nafsul mutmainnah kan. Dalam surah Al-Fajr kan, Allah SWT sebut kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kepada Tuhan kan, rabbiki kan, Tuhan Rabb yang mencipta kamu, nafsul mutmainnah kan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan Allah SWT redha kepada dia redha kepada Allah SWT kan. Ini adalah nafsul mutmainnah. Di antara tengah-tengah di antara mutmainnah dengan ammarah bisu' tadi kan, dia ada al-lawamah kan. Al-lawamah ni yang menentukan pertimbangan dia untuk sama ada dia nafsul mutmainnah ataupun menjadi nafsul ammarah, membiarkan nafsul ammarah ni yang menguasai tindakan dia, ataupun membawa dia kepada mutmainnah. Mutmainnah ni, itmi'nan ni tenang kan, ketenangan dan kesejahteraan kan. Jadi kewujudan nafsul lawamah ni sebenarnya adalah hujah kepada manusia untuk tidak menafikan hari pembalasan. Sebab dia dibekalkan dengan penimbang kan? Penimbang dalam diri dia yang menjadi nilai universal kepada semua manusia kan? Dan ini juga adalah hujah tentang kepastian kan, adanya dan akan datangnya hari pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah manusia diberi dua pilihan, dua kemampuan ini kan. Sebab siapa yang memilih untuk mengikut jalan fujur tadi kan, tarikan kepada fujur tadi, dia akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Siapa yang pilih untuk mengikut tarikan takwa tu, dia akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kepada orang yang berjaya ni, dia akan disambut dengan sambutan yang besar-besaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dan seolah-olah diarak kan, di akhirat nanti kan, di hari selepas kehancuran alam ni kan, dengan perarakan yang hebat kan. Wahai nafsu yang tenang, jiwa yang tenang kan, nafsul mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu kan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan penuh keredaan, kamu sendiri akan rasa redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pilihan yang kamu buat ni kan, redha dengan apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala kan, radiyatan mardiyah, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memang akan redha dengan apa yang telah kamu lalui di atas muka bumi ni kan. Jadi insya-Allah itu pengenalan yang penting kepada surah ini kan. Kemudian selepas dijelaskan tentang hakikat yang besar ni dalam sumpah ni, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan apakah kaitan dia tadi kan, diletakkan sumpah terhadap hari kiamat dan sumpah terhadap nafsul lawamah ni kan, iaitu ayahsabul insanu allan najma'a idhamah, apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mampu untuk mengumpul balik tulang belulang dia semua ni kan, yang telah hancur ni. Ini adalah poin dia kan. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan hari kiamat dan juga dengan nafsul lawamah ni, supaya manusia memahami bahawa itu adalah hak
dan itu adalah hujah-hujah yang amat jelas bahawa manusia akan dikembalikan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah rasanya kita akan sambung malam ni untuk memerhatikan ayat-ayat yang datang selepas daripada sumpah ini kan. Boleh baca dulu kan. Ini adalah apa yang kita akan insya-Allah selepas ingatan dan juga sumpah kejutan tadi, Allah SWT teruskan lagi kan, seolah-olahnya tidak habis-habis kita dengan kejutan dan juga ingatan daripada Al-Quran Al-Karim ini kan. InsyaAllah kita berhenti dulu di sini. Sudah hingga wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersudahi dengan membaca tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.